Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Nadia Subuh daripada Universiti Putra Malaysia akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu keberkesanan main peranan dalam peningkatan penguasaan ayat berdasarkan multimedia jenis bercerita. Terdapat 5 bahagian yang akan dibentangkan pada hari ini iaitu latar belakang kajian, sorotan kajian, metodologi kajian, dapatan dan analisis serta kesimpulan dan cadangan. Latar belakang kajian. Aktiviti bahasa merupakan satu aktiviti yang bertujuan untuk menerangkan atau menceritakan tentang sesuatu perkara, idea dan maklumat kepada pendengar. Dan aktiviti bercerita juga melibatkan kemahiran berfikir, imajinasi dan pemahaman berkenaan perkara yang didengar. Penggunaan intonasi suara, ekspresi muka, bahasa badan, emosi dan alat bercerita yang sesuai dapat membentuk kefahaman dalam kalangan pendengar. Berdasarkan Muhammad Nazri, Aisyah Abdul Malik, Ramli Daus et al. 2019. Oleh demikian, main peranan merupakan pendekatan yang mempunyai kaitan dengan perkembangan holistik kanak-kanak, terutamanya dalam aspek sosial, emosi, fizikal dan kognitif kanak-kanak, menurut Nur Anis Hidayah dan Abdul Halim 2020. Daripada aktiviti bercerita, kanak-kanak dapat menguasai lebih banyak kosakata, meningkatkan kemahiran lisan dan juga dapat mencapai perkembangan sosial emosi yang maksimum. Berdasarkan Nik Murshidah et al. 2014, Siti Afizah Muhammad et al. 2021. Pernyataan masalah. Dalam kajian ini terdapat 3 pernyataan masalah yang telah digariskan iaitu pertama, perhubungan sosial dalam persekitaran kanak-kanak mempengaruhi penguasaan bahasa kanak-kanak berdasarkan Blesses 2016, Nur Salmi dan Muhammad Isyak Awan 2014. Selain itu, kurangnya interaksi dengan penutur dewasa menyebabkan kanak-kanak juga mengalami kelewatan dalam menguasai bahasa berdasarkan Zainiah Muhammad Isa, Mazlina Jupri et al. 2018. Dan seterusnya, pendekatan pembelajaran bahasa yang statik dan bersifat satu hala menyebabkan juga kanak-kanak keciciran dalam penguasaan bahasa berdasarkan Lining 2015. Oleh yang demikian, daripada masalah ini, terdapatnya keperluan untuk mewujudkan pendekatan pembelajaran bahasa bersyarikat interaktif dan berasaskan multimedia yang memudahkan aktiviti bahasa dilakukan untuk menjadikan suasana pembelajaran menyeronokkan dan penglibatan murid yang lebih aktif. Seterusnya kita pergi kepada bahagian sorotan kajian iaitu saya telah membahagikan kepada 3 bahagian iaitu pembelajaran bahasa kanak-kanak, main peranan dalam pembelajaran bahasa serta keberkesanan aktiviti bercerita terhadap perkembangan bahasa kanak-kanak. Sorotan kajian berkaitan dengan pendekatan didik hibur dalam pembelajaran bahasa kanak-kanak, iaitu menurut Aminuddin Ahmad 2017, teknik teach less and learn more perlu difahami, diperhalusi oleh pendidik agar pelibatan murid secara aktif dalam proses PNP dapat diwujudkan. Selain itu, kaedah pengajaran yang lama tradisional seperti chalk and talk tidak lagi sesuai digunakan dan kaedah pengajaran yang berpusatkan guru juga dapat didapati merencatkan pencapaian akademik murid dalam akademik. Oleh yang demikian, kaedah pengajaran yang mementingkan elemen keseronokan dan hiburan dalam pembelajaran dapat menarik minat murid-murid untuk lebih memahami dan meneroka tanpa rasa takut dan selesa. Didik hibur boleh dilaksanakan untuk merangsang kemahiran bahasa murid terutamanya ayat bahasa Melayu. Dan pembelajaran secara penceritaan lisan dapat menghasilkan peningkatan terbesar dalam pembahadaan kata sasaran dan pemahaman cerita menurut Lenhart 2020. Selain itu, kanak-kanak berkomunikasi untuk menerangkan apa yang mereka rasai dan fikirkan secara peribadi, bercerita dengan menggunakan imajinasi dan menerangkan sesuatu yang untuk memberi maklumat menurut Peterson 2016. Seterusnya, sorotan kajian berdasarkan main peranan dalam pembelajaran bahasa. Berdasarkan Vardihart et al. 2016, elemen main peranan merupakan antara elemen terpenting dalam aktiviti yang melibatkan kanak-kanak. Main peranan merupakan satu aktiviti alternatif kepada realiti sebenar yang mana kanak-kanak diberi peluang menjiwai watak yang dimainkan. Selain itu,
Main peranan juga dapat menyediakan pengalaman kreatif kepada kanak-kanak yang akan membentuk mereka membesar sebagai seorang dewasa yang kreatif berdasarkan Robertson et al. 2018 dan Zania Issa 2021. Selain itu, aktiviti peranan juga mempunyai kaitan dengan perkembangan kanak-kanak terutamanya aspek sosial, emosi, fizikal dan kognitif kanak-kanak dan merupakan teknik terbaik untuk membimbing kanak-kanak mempelajari bahasa. Main peranan juga merupakan aktiviti bahasa yang melibatkan simulasi tingkah laku yang diberikan peranan tertentu pada waktu tertentu berdasarkan Nick Mushi dan Nick Dan et al. 2014. Manakala Siti Afizah Muhammad et al. 2021 menyatakan bahawa selepas aktiviti main peranan, kanak-kanak berada dalam keadaan kawalan kendiri yang positif, iaitu dapat membantu kanak-kanak mencapai perkembangan sosio-emosi yang maksimum. Dan berdasarkan Mushidah et al. Dan 2014 serta Zahra Osman 2016, aktiviti main peranan mempunyai pengaruh dalam membentuk kanak-kanak menjadi lebih kreatif, selesa, dapat menguruskan emosi dengan baik dan mengembangkan kemahiran lain seperti kognitif, sosial dan rohani. Jadi daripada surutan kajian ini, pengaji telah mencadangkan satu hipotesis iaitu kanak-kanak dapat menghasilkan ujaran lebih banyak apabila diberi peranan dengan menggunakan bahan rangsangan. Seterusnya, sorotan kajian berdasarkan keberkesanan aktiviti bercerita terhadap perkembangan bahasa kanak-kanak. Aktiviti bercerita secara drama atau lakonan mewujudkan elemen sosial dalam bidik darjah, membantu memahami, meningkatkan hubungan sosial dan mengekspresikan peranan masing-masing dalam komuniti menurut Wright 2013. Selain itu, menurut Hidayati 2019 pula, bercerita merupakan medium yang tepat dan berkesan untuk menerapkan nilai moral kepada kanak-kanak berdasarkan apa yang mereka dengari. Dan aktiviti bercerita dapat membangunkan kosakata dengan berdasarkan pengulangan perkataan penting menurut Worrell dan Cable 2015. Selain itu, aktiviti bercerita memberi ruang kepada kanak-kanak untuk bebas meluahkan apa yang mereka fikirkan dan fahami. Nadarajan dan Zuraini 2020. Dan aktiviti bercerita dapat memperkenalkan kosakata baharu, lebih mudah belajar makna perkataan menerusi pendekatan bercerita dan menggunakan daya imajinasi secara tidak langsung merangsang penggunaan bahasa yang baik berdasarkan Aisyah, Muhammad Nazri, Romli Daus dan Muhammad Ashraf 2019. Oleh demikian, dapat disimpulkan bahawa aktiviti bercerita membantu perkembangan kosakata, pengucapan keyakinan, interaksi sosial dan penerapan nilai murni terhadap kanak-kanak. Bahagian yang ketiga iaitu metodologi kajian yang mana dalam kajian ini reka bentuk eksperimen telah digunakan, iaitu berdasarkan Ying 2007, menerusi kaedah reka bentuk eksperimen, perubahan tingkah laku dan kesan pendekatan penggunaan multimedia yang berlaku sepanjang proses pengumpulan data dapat dilihat. Selain itu, reka bentuk eksperimen digunakan untuk mewujudkan sebab dan akibat hubungan dan juga membandingkan data yang akan diperoleh semasa ujian pra dan ujian pos berdasarkan Creswell 2015. Berikut merupakan komponen kajian eksperimen yang mana komponen 1, hipotesis yang telah digariskan dalam kajian ini iaitu kanak-kanak dapat menghasilkan ujaran lebih banyak apabila didedahkan dengan bahan rangsangan iaitu main peranan. Prosedur eksperimen pula iaitu pengkaji telah menggunakan reka bentuk kajian satu kumpulan pra ujian dan pos ujian yang mana 5 orang murid prasekolah telah menjalankan sesi bercerita menggunakan kaedah tradisional pada minggu pertama. Seterusnya pada minggu kelima menggunakan murid yang sama juga 5 orang murid prasekolah menggunakan dan melalui aktiviti bercerita menggunakan alat intervensi stalking dan menggunakan pendekatan main peranan. Mana hasil kajian yang dapat dilihat ialah jenis-jenis ayat dalam ujaran lisan kanak-kanak dan perkembangan idea baharu dalam aktiviti bercerita. Komponen eksperimen dalam kajian ini ialah terdiri pada 5 orang subjek kajian yang merupakan murid prasekolah dan lokasi kajian adalah di salah sebuah sekolah di kawasan Masjid Tanah Melaka. Komponen kelima itu instrumen kajian iaitu penggunaan stakit sebagai alat bercerita.
dan juga alat perakam serta kedudukan meja sepanjang sesi bercerita tanpa dan dengan multimedia. Manakala prosedur sesi bercerita iaitu kedua-dua prosedur bercerita adalah sama, namun demikian pada prosedur sesi bercerita dengan multimedia, pendedahan kepada alat intervensi oleh subjek kajian dengan menggunakan mereka bercerita dengan menggunakan alat intervensi pada sesi bercerita dengan multimedia. Manakala proses penganalisisan data pula, pertama, pengkaji akan mengenal pasti, merekod dan mengumpul ujaran lisan yang dilakukan oleh subjek kajian daripada aktiviti bercerita pada kedua-dua ujian. Ujaran yang terhasil akan dianalisis kepada 4 jenis ayat bahasa Melayu, iaitu ayat penyata, tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Seterusnya, data akan dianalisis berdasarkan tata bahasa dewan dan disokong oleh Nahwu Melayu Mutakhir dan juga teori NAM. Pendekatan main peranan akan dinilai untuk memastikan elemen tersebut membantu kepada peningkatan atau penurunan ujaran lisan kanak-kanak. Dan seterusnya, hasil kajian yang dirumus dalam mencari hubung jalin peningkatan ujaran lisan kanak-kanak apabila diberi main peranan dalam aktiviti bercerita. Manakala instrumen intervensi yang diketengahkan dalam kajian ini adalah berdasarkan teori NAM, yang mana alat intervensi tersebut mempunyai elemen main peranan, iaitu dengan alat intervensi ini dapat melihat hubung kait di antara keseronokan yang ada pada multimedia dan juga dapat mempengaruhi tingkah laku pengguna, iaitu berdasarkan teori NAM. Seterusnya, elemen-elemen ini bertujuan mengekalkan momentum, penglibatan dan keseronokan pengguna. Bahagian yang keempat iaitu dapatan dan analisis. Dapatan kajian iaitu berdasarkan jenis-jenis ayat, kita dapat lihat iaitu ayat penyata. Pada sesi bercerita tanpa multimedia, sebanyak 75 ayat penyata telah dihasilkan oleh subjek kajian. Manakala pada sesi bercerita dengan multimedia, sebanyak 48 ayat penyata yang berjaya dihasilkan dan pengurangan sebanyak 36%. Namun demikian, ayat tanya daripada kosong pada sesi bercerita tanpa multimedia dan meningkat kepada 9 ayat tanya pada sesi bercerita dengan multimedia yang meningkatkan dan menunjukkan peningkatan sebanyak 900%. Dan ayat perintah pula pada sesi bercerita tanpa multimedia hanya ada 1 ayat saja, manakala dengan multimedia terdapat 16 ayat yang telah diujarkan dan menunjukkan pertambahan sebanyak 1500%. Itu menunjukkan subjek kajian menghasilkan lebih banyak ayat perintah pada sesi bercerita dengan multimedia. Seterusnya, ayat seruan pula sebanyak 2 ayat sahaja dihasilkan tanpa multimedia, manakala 8 ayat dihasilkan pada sesi bercerita dengan multimedia dan menunjukkan pertambahan sebanyak 300%. Daripada Rajah 41 pula merupakan jadual rajah berkenaan dengan jumlah penghasilan ayat oleh subjek kajian apabila pada sesi bercerita tanpa multimedia dan dengan multimedia. Dapat dilihat subjek 1, hasil penghasilan ayat meningkat sebanyak 68%, manakala subjek 2 meningkat sebanyak 42.3%. Manakala subjek ketiga menurun sebanyak 16.8%, peningkatan ketara yang dilakukan oleh subjek 4 iaitu sebanyak 143.7% dan penurunan sebanyak 39.6% oleh subjek 5. Dan ini menunjukkan bahawa kosakata telah meningkat sebanyak 25% dan berjaya dihasilkan oleh subjek kajian apabila bercerita dengan menggunakan multimedia yang mempunyai elemen main peranan. Dan ini menjawab kepada hipotesis 1 yang mana kanak-kanak dapat menghasilkan ujaran lisan lebih banyak apabila didedahkan dengan bahan rangsangan multimedia yang mempunyai elemen main peranan. Seterusnya, penghasilan ayat tanya pula dapat dilihat
Ini merupakan analisis berkaitan yang menggunakan pendekatan Nahwu Melayu Mutakhir dan juga Tata Bahasa Dewan. Dapat dilihat antara ayat tanya yang dihasilkan merupakan ayat tanya terbuka. Contohnya subjek 1 kepada subjek 2. Kakak tengah mandi kan? Dan ini menunjukkan bahawa ayat-ayat tanya ini menunjukkan bahawa subjek kajian berjaya meningkat subjek kajian berjaya mempelbagaikan ayat perintah, ayat tanya dalam sesi bercerita dengan multimedia apabila didedahkan dengan bahan rangsangan multimedia dan juga diberikan peranan. Seterusnya, ayat perintah pula dapat dilihat ayat perintah yang dihasilkan adalah ayat perintah jenis eksklusif positif seperti telefon ayah sekarang, telefon ayah segera dan semua orang kena berkumpul di sini. Yang mana kesemua ayat perintah ini adalah berbentuk arahan. Dapat dilihat daripada kelima-lima subjek 4 berjaya memainkan peranan sebagai ayah berdasarkan ayat perintah yang betul dan sesuai dengan peranan yang dibawa. Sebagai contoh, ayat perintah eksklusif positif halus berbentuk silaan atau permintaan, iaitu David, telefon ayah dan duduklah di sini. Seterusnya, dapat disimpulkan bahawa secara keseluruhan, subjek kajian berkemampuan mengujarkan keempat-empat ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan lebih baik pada sesi bercerita dengan multimedia berbanding tanpa multimedia. Pendekatan main peranan merupakan menggunakan bahan multimedia bercerita bukan sahaja meningkatkan ujaran lisan kanak-kanak, malah dapat meningkatkan penguasaan aspek bahasa mereka. Dan ini turut menjawab pada hipotesis 1, iaitu kanak-kanak dapat menghasilkan ujaran lisan lebih banyak apabila didedahkan dengan bahan rangsangan multimedia dan diberikan main peranan. Oleh yang kita pergi kepada bahagian 5, iaitu kesimpulan. Dapat dilihat impak pendekatan main peranan menggunakan multimedia bercerita, mana kanak-kanak mendapat menggunakan emosi dan membolehkan mereka membina makna dalam penceritaan melalui ujaran-ujaran yang dihasilkan. Aktiviti yang melibatkan percakapan secara umum membolehkan kanak-kanak dapat menerangkan perkara yang berkaitan dengan perasaan, pemikiran yang melibatkan imajinasi dan menerangkan sesuatu perkara untuk memberi maklumat. Dan main peranan juga dapat membantu pengesuaian bahasa kanak-kanak, boleh ditingkatkan dan dikembangkan apabila mereka didedahkan dengan aktiviti bahasa yang melibatkan main peranan dan penggunaan multimedia. Sekian, terima kasih.